Untuk bersih dari yang kita invest pada 2014 sebanyak 400,000. Dan pada masa itu bulanan pengeluaran udang kita bulanan lebih kurang dalam 3 hingga 4 tan sebulan. Yang bernilai lebih kurang dalam 80,000 hingga 90,000 ringgit sebulan. Assalamualaikum, saya Sulaiman bin Umar, usahawan ternakan udang putih dari Syarikat Pressing Aqua, Marang, Terengganu. Pada hari pertama penyediaan kolam, kita perlu pastikan cuaca panas betul dan tak nak mendung macam ni. Sebab kita untuk pastikan air dalam kolam kita, plastik ni betul-betul kering. Yang kedua, kita perlu sediakan kapur jenis dolomite yang kita bancuh dengan air sebanyak 10 nisbah 10 liter air 1 kilo kapur. Dan kita bancuh dengan sebati. Lepas tu kita akan siram jirus seluruhan kolam, dinding dan juga lantai kolam sehingga dia betul-betul kena semua hingga dia berubah warna putih. Bila dah berubah warna putih, yang tu menandakan kita dah kapur semua kolam. Apabila hari ketiga, apabila kita dah pastikan kapur tu betul-betul kering, kita akan cuba pump air dari laut, dari sungai, dan kadar kemasinan yang kita perlu pastikan air sungai itu 15 ppt hingga 30 ppt. Apabila tak capai tahap tu, kita perlu tunggu air pasang besar untuk pastikan air itu betul-betul yang berkualiti lah untuk kita ternak udang. Jadi apabila kita dah capai air lebih kurang dalam 5 kaki, kedalaman 5 kaki, kita akan berhenti pump air, dan setakat tu je air yang perlu kita tangkung dalam kolam. Okey, hari yang kelima, apabila dah air penuh sedalam 5 kaki, kita akan masukkan sejenis racun ikan ataupun udang yang kita panggil cluster site ataupun Negovon, ataupun pembasmi kuman iaitu klorin. Apabila kita dah masukkan racun tersebut, kita pastikan blower dan juga pedawai kinci angin, kinci air perlu dipasang selama 10 hari. Kerana untuk memastikan racun tu betul-betul sebati dalam kolam, dan juga dalam masa 10 hari itu racun itu akan dia tawar sendiri. Dia jadi tawar dan tak racun untuk udang yang baru kita nak lepas nanti. Apabila dah kita letak racun dan juga racun tu telah tawar, kita pastikan betul-betul benda-benda hidup seperti udang liar dan juga benih-benih ikan yang liar dari sungai sana betul-betul tiada. Barulah kita masukkan satu jenis gula merah, iaitu gula molasses, yang disebut molasses, yang kita sebatikan dia bersama air dan juga dedak padi, yang itu kita panggil rice bran. Rice bran tu kita perlu guna sebanyak 30 kilo, dan juga molasses tu kita perlu adunkan dia bersama gula merah tu sebanyak 10 kilo. Dan kita perlu peram dalam tong selama 3 hari, dan selepas tu barulah kita buang ke dalam kolam. Sementara itu kinci air memang selalu terpasang 24 jam untuk kita hasilkan plankton yang kita perlukan untuk pembesaran udang nanti. Pada hari yang ke-15, apabila plankton sudah naik, kita dah boleh lepaskan larva udang
sebanyak mana yang kita perlukan untuk sesebuah kolam. Contoh, kolam 500 meter padu, kita akan lepaskan udang sebanyak 150,000 ekor. Apabila udang telah dilepaskan dalam kolam, pada hari pertama, kita pastikan udang tu dia boleh makan plankton ataupun makanan hidup yang berada dalam kolam. Sebelum kita bagi makan, kita panggil pellet ataupun crumble yang makanan debu yang diproses sendiri sebelum udang-udang ni besar. Kerana apabila udang lava tu dia tak makan pellet, dia akan makan benda-benda hidup dalam kolam dulu. Jadi hari yang ke-15 ternakan, barulah kita start udang tu bagi makan makanan crumble ataupun pellet yang telah ada di pasaran kita beli. Apabila hari yang ke-30 usia udang berusia 30 hari, kita akan pastikan akan membuat satu persampling udang. Persampling udang, kita akan ambil udang di dalam kolam sebanyak 3 kilo dan kita pastikan berat udang itu sekurang-kurangnya mencapai berat sebanyak 3 gram seekor. Jikalau kurang, menandakan udang itu tak cukup makan ataupun ada masalah pembesaran. Bermula hari 60, kita akan pastikan udang itu mencapai saiz sekurang-kurangnya 8 gram hingga 10 gram seekor. Apabila dah mencapai saiz itu, kita sudah boleh mula menuai udang-udang tersebut untuk pasaran hidup di sekitar Negeri Terengganu. Apabila hari telah mencapai kepada 90 hari, kita perlu memastikan udang itu berat badan mereka sebanyak paling kurang 15 gram seekor hingga 20 gram seekor. Apabila dah mencapai 20 gram seekor, kita akan membuat satu tuaian penghabisan kolam, iaitu kita terus keringkan kolam dan juga kita akan pastikan udang-udang dalam kolam perlu dituai 100% untuk pasaran luar. Kerana kalau kita bela lebih pada 100 hari, profit kita akan makin menurun. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Sulaiman bin Umar, berusia 34 tahun, sudah berumah tangga dan mempunyai 4 orang anak. Berpendidikan ijazah sarjana muda pendidikan Islam dari Kolej Universiti Insaniah Al-Usta Kedah. Saya bermula menternak udang pada tahun 2014 dan sekarang dah masuk 6 tahun. Jadi dari mula-mula tu dari hobi dan boleh pergi kepada kerjaya. Dari minat dan boleh menjana kewangan yang agak okeylah. Modal permulaan saya dalam menternak udang ni, pada tahun 2014 kita dah mengeluarkan modal sebanyak 400,000 untuk mula-mula membina ladang ni. Pada 2015 kita mulakan ternakan dan sampai tahun 2020 ni kita dah habis lebih kurang 1.6 juta keseluruhannya dalam membina ladang Pristine Aqua. Pada tahun 2015 pasaran saya dalam memasarkan udang ni hanya sekitar Negeri Terengganu dan masih banyak yang kita tak boleh nak supply sebab kita dari segi pengeluaran udang satu bulan tu memang tak cukup. Pada tahun 2016-17 kita tambah lebih kurang dalam 10 buah kolam dan masih tak cukup sebab permintaan di Negeri Terengganu sendiri saya memang tak boleh nak supply penuh sebab
dia punya market itu di Terengganu kita ada 2 segmen, iaitu udang hidup dan udang mati. Dan kita di Pristine banyak pasaran udang untuk hidup lah, sebab dia punya harga tu lebih tinggi daripada yang mati. Dan di negeri Terengganu sendiri memang tak banyak ladang-ladang udang yang udang putih yang seperti ini, sebab kekangan modal dan juga kos permulaan tu agak tinggi dan juga risiko-risiko yang agak besar lah. Modal permulaan 400,000 pada tahun 2016 kita dah balik modal, dan tahun 2017 tu dah kita dapat untung bersih dari yang kita invest pada 2014 sebanyak 400,000. Dan pada masa tu bulanan pengeluaran udang kita bulanan lebih kurang dalam 3 hingga 4 tan sebulan, yang bernilai lebih kurang dalam 80,000 hingga 90,000 ringgit sebulan. Pada tahun 2017 Kerajaan Negeri Terengganu telah menganugerahkan saya anugerah ikon Negeri Terengganu. Pada tahun 2018 saya dianugerahkan lagi mendapat anugerah usahawan Negeri Terengganu. 2018, 2019 Jabatan Belia dan Sukan menganugerahkan saya usahawan belia negara. Dan tahun yang sama 2019 juga Kementerian Industri Asas Tani menganugerahkan saya usahawan agropreneur muda peringkat Negeri Terengganu. Sepanjang saya menternak 6 tahun memang agak tinggilah risiko, sebab kita bela benda bernyawa dan kita pernah lah rugi. Pada tahun 2016-17 kita ada rugi sebab banyak pengalaman yang saya tak pernah hadapi itu, dan memang kita hadap benda-benda macam tu seperti cabaran penyakit udang. Sebab pada ketika tu teknik yang kita bela sebelum ni kita pakai cara lama, iaitu kolam tanah. Dan saya berpendapat kolam tanah ni dia sangat senang untuk dapat penyakit, sebab dia punya kolam tu kita susah untuk hindarkan daripada kotor-kotoran yang di bawah dasar berbanding kolam yang sekarang ni. Jadi cabaran risiko penyakit itu memang agak besar lah, sebab sekali dia mari penyakit itu boleh katakan hampir 90% pun ada yang mati terus. Jadi memang mula-mula cabaran untuk naik dan juga kita bertahan dalam industri ini memang agak mencabar. Dari segi penyakit, dari segi pemangsa seperti burung, biawak, memerang dan juga manusia lah. Cuma kita perlu istiqamah dan juga perlu tabah dan juga perlu ada sokongan moral daripada sekeliling kita lah, dari jabatan dan juga ahli keluarga lah, banyak. Pada tahun 2016 saya pernah rugi dalam satu hari sebanyak lebih kurang RM60,000. RM60,000 dalam masa satu malam kerana masalah teknikal. Pada ketika itu macam cuaca sekarang ni musim hujan, dia teknikal sebab elektrik terputus apabila oksigen dan juga pedalway itu mati. Saya tak sedar. Jadi apabila kita bangun pagi esok tu, kita tengok udang dah mati dah semua. Dah lebih kurang dalam 80%. Masa tu kita ada 3 kolam. Dan kita angkat semua sekali boleh lebih kurang dalam 3 tan udang. 3 tan udang tu bernilai lebih kurang RM60,000 lah. Jadi itulah kerugian yang agak besar dalam masa satu hari. Tapi oleh kerana jiwa kita dan istiqamah kita dalam ternakan ni, alhamdulillah Allah Ta'ala tolong kita. Tahun 2018 saya selepas kerugian yang tahun 2017 dan 16 dan 17, apabila berlaku kerugian yang agak besar pada tahun tu, saya mula berfikir saya perlu buat sesuatu, iaitu saya perlu tukarkan teknik ternakan saya kepada yang lebih efisien. Seperti mana yang kita tengok sekarang ni,
Dan saya tengok dalam Google dan juga YouTube, kita tengok di tempat lain seperti Thailand, Vietnam dan juga Indonesia, mereka telah mengubah teknik ternakan daripada konvensional kolam yang besar. Kolam yang besar berkeluasan dulu 1 ekar sebuah, kepada kolam yang besar ni lebih kurang dalam 800 meter persegi hingga 500 meter persegi sahaja. Dan pada masa itu saya sendiri pergi ke Sulawesi untuk tengok sendiri teknik dia dan belajar dari orang sana. Kita ambil pengalaman dan juga nasihat dari mereka, dan mereka berkongsi ilmu, dan mereka pun kata kita perlu tukar teknik yang baru. Dan teknik itu kita panggil teknik ternakan udang super intensif. Super intensif ni, apa yang membezakan kita dengan yang teknik dulu? Teknik dulu kita pakai kolam tanah. Jadi kolam tanah kita nak sediakan kolam tu dari A sampai Z, dia memakan masa yang agak panjang. Tetapi kolam lining yang HDPE liner, kita hanya perlu masa 2 minggu sahaja untuk dari kapur kolam hingga kepada pelepasan benih. Dari juga yang bezakan dia, teknik ternakan lama dalam 1 meter persegi kita hanya lepas anak udang tu lebih kurang dalam 60 hingga 80 ekor sahaja 1 meter persegi. Tetapi ternakan sekarang ni saya dah tukar kepada teknik super intensif. Dia boleh mencapai sehingga 1 meter square 350 ekor. Jadi yang membezakan sekarang ni, dia punya dalam 1 meter square tu udang ni dia 3 kali ganda lebih banyak daripada kolam lama. Jadi kolam lama besar dan makan kos yang agak tinggi sebab saya perlukan ramai tenaga pekerja dan juga kos makanan dan juga penyediaan kolam. Tetapi bila kita tukar kepada HDPE liner, cuma kos yang agak tinggi adalah hanya HDPE sahaja. Okey, tetapi dari teknik penjagaan HDPE ini, dia tahan lasak. Jadi apabila dia tahan lasak tu, kita boleh pakai jangka masa yang panjang, dia memang berbalut. Jadi pencapaian kita setakat ni, kita buat cara teknik super intensif. Satu kolam ni dia akan keluar hasil dia lebih 3 kali ganda lebih banyak daripada kolam biasa. Alhamdulillah, pada permulaan saya cebur bidang ni, ahli keluarga saya, terutamanya ayah dan ibu, memang terlalu banyak menyokong saya, dan tak lupa juga kepada isteri dan anak, memang selalu di sisi saya. Memang mula-mula modal permulaan memang dari keluarga. Jadi memang keluarga dia bantu modal permulaan dan saya cuba buat. Dan alhamdulillah, pada tahun 2016 pihak Agrobank, dan kita pernah dapat pinjaman sebanyak 300,000 dari pihak Agrobank, dan pada tahun 2017 kita dapat grant dari Agropreneur Muda sebanyak RM20,000, dan pada tahun 2018 kita dapat grant daripada Jabatan Perikanan sebanyak RM30,000, dan pada tahun 2020 saya mendapat lebih kurang RM80,000 dalam bantuan bentuk barangan keperluan untuk kolam seperti HDPE liner dan juga mesin-mesin pedoi dan juga blower. Perancangan untuk tahun 2021, Jabatan Perikanan telah memberi kita satu lagi lot tanah untuk diusahakan, dan insya-Allah mungkin kalau tidak ada masalah pada tahun 2021 kita akan tambah lebih kurang 10 lagi buah kolam ternakan, dan mungkin kapasiti pengeluaran boleh capai hingga 15 tan metrik sebulan.
Perancangan setakat ni saya pernah mendapat tawaran daripada pihak luar untuk JV atau joint venture dengan mereka di Sarawak. Jadi mereka mahu mengimplikasikan teknik ini kepada di sana, dan oleh kerana saya tak dapat nak beri komitmen kat sana, saya perlu tolak dulu tawaran tu. Tapi insya-Allah kalau dalam jangka masa akan datang, jika dikurniakan rezeki yang lebih, insya-Allah saya akan buka cawangan di negeri lain jika ada rezeki lah, insya-Allah. Nasihat saya kepada usahawan yang baru nak cebur bidang ni, saya nasihat mula-mula perlu ada ilmu lah. Ilmu, kita perlu cari mentor yang betul, dan juga semangat yang betul-betul kuat lah untuk buat ternakan ni. Yang dari segi modal memang sangat penting, tapi itu hanya nombor 2. Tapi yang nombor 1-nya ilmu dulu. Ilmu dan juga semangat. Sebab insya-Allah saya pun bermula dari sebuah kolam saja. Dan setakat ni kolam kita dah ada 18 buah kolam ternakan dalam jangka masa 6 tahun, dan alhamdulillah dan tahun depan akan bertambah lagi. Sokongan moral dari keluarga dan juga pihak kerajaan perlu adalah untuk membantu usahawan muda ataupun usahawan baru yang nak cebur bidang ni. Dari pengalaman saya menternak udang selama hampir 7 tahun, apa yang penting adalah jiwa kita. Apabila jiwa kita dah sebati dengan apa yang kita minat, insya-Allah bukan setakat minat, tetapi pendapatan pun lumayan dan juga boleh memberi turun kepada anak cucu kita. Hidup adalah satu perjalanan. Dalam setiap perjalanan pastinya ada liku-liku. Kadang tergelincir di bahu jalan, ada kala tersalah lorong dituju. Di setiap jalan yang kita lalui, kita akan jumpa pelbagai simpang siur. Namun akhirnya kita pasti akan jumpa jalan yang benar. Dan kita berhak menentukan perjalanan kehidupan kita. Teruskan berjalan sehingga suatu hari kita jumpa